saya jemput Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Datuk Speaker. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana meluluskan RTB Sungai Johor, dan saya mohon dipercepatkanlah sebab bencana banjir yang melanda kawasan Tenggara dalam daerah Kota Tinggi pada kali ini Tenggara, adalah amat tidak sebelah terduga belakang booking dulu dan amat mendukacitakan. Kena Silakan 15 saat. Paknya booking. Okey, terima Bakri kasih. booking dulu tadi. Nanti sekejap. Tak sekejap. apa. Terima kasih Tenggara. Setuju tak tidak dengan saya, Yang Berhormat Tenggara, bahawa salah satu masalah dengan PPS ni ialah bila mereka masuk waktu malam, JKM belum sampai. Kita ada satu waktu emas, golden hour, mungkin 4 jam. Katalah dia masuk pukul 10, mungkin JKM akan sampai nanti, di mana orang yang di PPS tu dia tidak ada apa-apa bekalan makanan atau minuman, dan ia menjadi satu beban kepada orang-orang di PPS. Di daerah Johor Bahru, daripada 11 PPS, 8 adalah di bawah Parlimen Tebrau. Dan inilah feedback yang saya dapat bila saya lawat PPS. So harap JKM boleh buat sesuatu, ini golden hour. Kedua, ramai sukarelawan yang terlibat dari seluruh Johor. Saya harap juga JKM boleh bagi sedikit ganjaran, allowance tambahan macam mesin yang katakan tu untuk kita mengiktirafkan pengkorbanan mereka. Terima kasih. Okey, terima kasih Tebrau. Saya sebenarnya hujung minggu lepas bila yang Datuk Yang Dipertua berizinkan balik, saya bukan saja menziarah, saya tidur di PPS. Saya bersetuju dengan Tebrau di mana memang kekurangan manpower daripada pihak JKM ni amat serius dan saya pun berinteraksi dengan pegawai-pegawai JKM dan mereka katakan bahawa kadang-kala ada PPS yang digerakkan oleh sukarelawan. Jadi mana-mana yang berhormat yang mencadangkan tentang mewujudkan certain dana ataupun token kepada sukarelawan ni amat perlu, dan sebagaimana Mersing sebut tadi, kita ada Southern Volunteers di Johor dan kita juga ada majlis-majlis biar negeri dan majlis-majlis daerah, dan bukan dalam kes Johor saja. Dalam kes-kes negeri lain pun sebenarnya NGO-NGO ini sedia dan suka untuk bertindak, asalkan kerajaan sepatutnya sewajarnya menyediakan sedikit dana untuk memberi pemerkasaan kepada orang. Sikit lagi saya nak beritahu, saya setuju dengan Keluang, saya setuju dengan Jelebu tentang redundancy dalam mengagihkan bantuan ni yang membuat Jelebu, dan saya juga setuju dengan Mersing tadi bahawa peruntukan JKR dan JPS perlu ditambah, sebab sekarang ni pun kita dah dalam grup WhatsApp ni dah terima macam-macam dah, tunjuk jalan retak, jalan megah, jambatan runtuh dan sebagainya. Jadi saya amat setuju. Sikit saya nak masuk sikit, saya sikit. Dan banjir ini sebenarnya kalau kita perhatikan adalah wujudnya pokok-pokok yang tombang dan sebagainya. Pengurusan alam sekitar kita juga melibatkan climate change dan sebagainya sedang dalam keadaan yang serius. Jadi sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen yang berbahas tadi, bahawa kita pun perlu juga menguruskan isu-isu yang berkaitan ni dengan sebaiknya dah. Dan saya mencadangkan Kementerian Pembangunan KPKT, Kerajaan Negeri dan juga Kementerian Climate Change lah yang menguruskan bencana ini supaya betul-betul mewujudkan SOP untuk pembangunan bandar supaya kita tak menghadapi hal-hal yang sebegini. Kota Tinggi pun bandar juga. Baru-baru ni kita banjir sejak Datuk air hitam. Baru ni Pengerang pun banjir juga. Bukannya ada apa-apa pun, tapi sebab macam mana Bandar Penawar boleh banjir, sebab pengurusan pembinaan pembangunan ni tidak. Tahniah Adinda Yang Berhormat Tenggara yang tidur di PPS. Ini satu teladan yang baik. Saya nak bertanya Yang Berhormat, pengalaman Yang Berhormat di sana, di kawasan saya, 3-4 hari, kemah tak sampai. Tilam tak ada. Tika tak ada. Kita sebagai wakil rakyat, saya kena sediakan 2,000 selimut, 1,000 bantal, 1,000 untuk tika, untuk tilam. Jadi saya tak tahu apa kaedah yang boleh kita bekalkan pada wakil rakyat. Teruk kita. Sebab apa? Kalau dia tidur atas lantai, macam yang mohon saya tak tahulah tidur kat mana. Tapi kalau itu memang kesannya tempiasnya kita akan rasa. Apa pandangan Yang Berhormat, pengalaman Yang Berhormat sendiri di kawasan saya macam itulah. Saya minta supaya perkara ini dapat dilihat. Kemah tak cukup. Dia kata peragian belum sampai. 4 hari, 5 hari, orang kata kemah dah tak perlu. Sebab dia tidur, kalau tak ada kemah, macam mana tengok saya tidur, kamu tengok saya tidur. Tak boleh, itu tak selamat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hitam. Saya sangat setuju dan saya juga suka untuk mengingatkan, saya bukanlah nak menyalahkan mana-mana pihak, tapi lead agensi JKM yang menguruskan PPS, kita ni Yang Berhormat datang, Yang Berhormat baru pula, rungutan, toto, selimut, susu budak-budak, pampers, berus gigi, bantal dan sebagainya. Memang Hitam saya setuju, memang ada banyak kekurangan. Jadi sebenarnya saya minta jasa baiklah JKM supaya
bersedia dan mewujudkan SOP tertentu, dan kalau boleh kita juga mestilah menjangkakan sebagaimana tadi cadangkan di mana-mana PPS yang kita dah jangkakan akan jadi PPS, kita kena sediakan siap-siap stok ni bila sampai masa waktu-waktu banjir yang tertentu. Silakan. Okey, terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Sebenarnya kita sekarang bincangkan PPS dan sebagainya, dan saya nampak setelah lebih kurang seminggu keadaan semakin tambah baik. Tapi ada satu golongan yang terjejas oleh banjir ni sampai hari ini pun belum dapat perhatian yang sewajarnya. Yang saya maksudkan ialah mereka yang tidak dilanda dengan banjir tetapi menerima kesan. Saya bagi satu contoh. Pada Ahad yang lepas, saya bersama dengan Adun Bentayan telah melawat ke satu kampung di bawah Parlimen Pagoh. Tempatnya namanya Lenga. Di situ ada satu taman perumahan di mana rumah tak dilanda banjir, tetapi jalan lalu lintas keluar masuk telah putus, di mana tidak boleh keluar dan masuk untuk membeli barangan keperluan. Tetapi apabila mereka cuba untuk mendapatkan bantuan daripada jabatan-jabatan berkenaan, mereka dimaklumkan bahawa tuan-tuan ni bukan mangsa banjir, maka tak layak untuk menerima bantuan. Jadi apa yang boleh mereka buat dalam seminggu ini? Nak makan apa? Siapa yang akan hantar makanan kepada mereka? Jawapannya tiada. Wakil rakyat pun saya tak tahulah, wakil rakyat daripada Bakri yang bantulah masa tu. Itu yang saya nak minta supaya jabatan memperhalusi perkara ini supaya bukan sahaja mangsa yang kita bantu, tetapi bagi mereka yang menerima kesan banjir tetapi bukannya mangsa, juga ada kita kata peruntukan ataupun ada cara untuk membantu mereka yang terjejas ini. Point. Mungkin Tenggara, mungkin kena tanya Pagoh sama ada dia tahu kawasan Lenga banjir ke tak? Tak apa. Ya, Semua ni yang Berhormat Datuk Speaker, saya mohon masukkan dalam ucapan saya, dan sebagai masa pun dah tamat, saya nak golong ada saya tiga minta sikit. perkara. Golong. Ada tiga Minta perkara. golong. Tenggara, sikit je. Sangat penting. Bagi chance saya, nanti ada lagi tu boleh sila. Bagi ni saya nak tutup Tapi ini dah. berkaitan Okey. dengan banjir. Tak apa, nanti yang nanti next speaker. Jadi untuk yang sebagai penggulungan yang Berhormat Datuk Speaker, saya sebenarnya menyampaikan, nak memberitahu bahawa makanan sampai lambat itu benar, makanan basi itu benar, perkakasan-perkakasan tidak cukup di PPS juga benar. Tempat yang saya tidur tu oleh kerana rungutannya adalah tidak ada toto dan tak ada selimut dan tidak ada bantal, saya tidur di PPS Dewan Semerah Padi Kampung Lukut. Memang saya cuba untuk tidur alas dengan beg tanpa toto dan tanpa selimut. Memang sejuk menokol. Itu saya nak bagi tahu. Jadi perkara ni mestilah diselesaikan. Itu pun benar. Saya masuk dalam Facebook saya, dan keduanya saya nak sampaikan hasrat Persatuan Ketua-Ketua Kampung Johor yang mencadangkan supaya masak gotong royong dibuat semula di PPS. Sebab bila kita tunggu daripada pembekal, dulu masa kita masak pun seronok, kita pun boleh tolong dan sebagainya. Tapi bila dah buat trend baru ni, adalah masalah basi dan juga masalah lambat sampai. Kita kena rewang, betul lah Hitam, kita kena rewang. Dan seterusnya adalah dana, tentang dana ni. Yang Berhormat datang, memang kita kalau tak ada tu bengkok juga. Kita bawa lah jasa-jasa tolong kawan-kawan daripada kalangan dermawan. Tetapi kalau kerajaan boleh mengadakan certain dana khas untuk ahli-ahli yang berhormat untuk melengkapkan mana-mana perkara yang tidak lengkap. Contohnya rela, kita punya frontliner jaga. Tapi dia tahu kita, dia minta duit minyak pula, dia ada token dah. Tapi dia minta tolong juga kat kita. Jadi perkara-perkara beginilah. Dan akhirnya ialah apabila esok kelak keluarnya penghuni-penghuni PPS ni, saya mintalah supaya kerajaan menyediakan one-off punya dana bantuan sebagaimana disebut oleh Mersing, dan tambahannya ialah peralatan-peralatan asas yang amat perlu seperti dapur contohnya, selimut, toto dan sebagainya. Sebelum mereka nak meneruskan tu balik rumah, nanti kita nak bersihkan pasca banjir pula, benda-benda asas tu perlulah dibekalkan dan mestilah diseragamkan, Yang Berhormat Datuk Speaker, supaya nanti tak ada yang sini tak dapat, sana tak dapat, akhirnya dia balik semula kepada Yang Berhormat muka jadi biru nanti Yang Berhormat Datuk Speaker. Itu sajalah yang saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ni fi musibati wa ilfi khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini
dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ini doa saya kepada semua penghuni-penghuni masa-masa banjir, musibah banjir pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tenggara.